Goreng. Kat sini Kami 10 online orang. ada 10 orang. Online ada 10 orang. Okey. Dia ramai dah tu kan. Boleh sikit lagi tu Ustazah? Boleh dah nak? Boleh insyaAllah. InsyaAllah. Sini dek. Dek sini dek mana? Okey. Dengar tak benda? Dengar tak korang? Assalamualaikum. Tu Faizah tunjuk muka. Okey, kita boleh mula kan? Gambar cantik. Ha? Tak ada. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Lambat ni. Selalu aja kan pagi. Macamlah anak 10. Macam anak 10 macam tu. Masya Allah. Anak kucing lagi campur. Kucing 3 ekor. Kucing adalah 2 ekor. 2 ekor je pun. Aja. Sihat ke Datuk? Alhamdulillah. Istighfar dulu. Kita istighfar dan kita baca kitab Al-Fatihah seterusnya. Ya, zikir. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد Naik dua ustazah ni. Allah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah 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 Muhammadun Nabiyullah 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 la ilaha illallah Muhammadun Habibullah 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله 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 حق 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 الله الله حي 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 يا قيوم 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 الله حي دائم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أسماء الحسنى يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل. Wahai Allah yang maha pemaaf, wahai yang maha pengampun, wahai yang maha penerima taubat, wahai yang maha suci, yang maha agung, maafkanlah kami ya Allah, ampunilah kami, terimalah taubat kami, suci dan jernihkanlah hati nurani kami daripada segala penyakit hati, dosa dan berhala dunia. Ya Nur ya Hadi ya Haq 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 ya Nur ya Hadi ya Haq. Wahai Allah yang maha pemilik, yang maha pemberi cahaya, yang maha pemberi petunjuk, yang maha benar, pancarkanlah cahaya petunjuk dan kebenaran
serta makrifat-Mu ke dalam hati kami. Ya Fattahu, Ya Fattahu, Ya Fattahu, Ya Fattahu, Ya Fattahu. Wahai Allah yang Maha Pembuka, bukakan hijab antara kami dan Engkau, Ya Allah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Wahai Allah yang Maha Lembut, lembutkanlah hati-hati kami yang keras ini, agar sentiasa gemetar ketika disebut nama-Mu. Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Wahai Allah yang Maha Pemelihara lagi Maha Pelindung, peliharalah, lindungilah dan pagarilah hati-hati kami daripada bisikan nafsu dan syaitan. Ya Bari'u, Ya Bari'u, Ya Bari'u, Ya Bari'u, Ya Bari. Wahai Allah yang Maha mengadakan segalanya, anugerahkan kami kepasrahan yang sepenuhnya terhadap-Mu. Jadikanlah seluruh jiwa raga kami untuk perjuangan agama-Mu dan abdi-Mu yang sejati. Ya Alimu, Ya Hakimu, Ya Rashid. 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 Wahai Allah yang Maha Mengetahui, yang Maha Bijaksana, yang Maha Cerdas, kurniakanlah kami ilmu makrifat agar kami benar-benar mengenali dan mentaati-Mu. Kami junjung segala titah perintah-Mu. Berilah perhatian-Mu dan kasih sayang-Mu dalam setiap urusan kami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakimu, Ya Karimu, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakimu, Ya Karimu, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakimu, Ya Karimu, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakimu, Ya Karimu, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Ya Arhamar Rahimin, Ya Hakimu, Ya Karimu, Ya Ahadu, Ya Samad, Ya Hayyu, Ya Muhyi, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta Rabbuna. Wahai Allah yang Maha Mengasihani daripada segala yang mengasihani, yang Maha Bijaksana, yang Maha Mulia, yang Maha Esa. Engkaulah tempat meminta, wahai yang Maha Hidup, yang Maha Menghidupkan, yang Maha Berdiri sendiri, yang Maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Tuhan kami. Layakkanlah kami, ya Allah, menjadi golongan yang berjaya di dunia dan akhirat. Terima dan berkatilah ampunan kami. Salawat syifa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha,
ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan berkat bersalawat ke atas baginda akan menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar dan menyehatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit serta mengurniakan cahaya penglihatan, dan kurniakanlah juga rahmat, keberkatan dan kesejahteraan ke atas keluarga dan sahabat baginda. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami dan kami adalah hamba-Mu. Dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian denganmu sekadar keupayaan kami. Kami berlindung denganmu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan. Dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami. Dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami, maka sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segalanya melainkan Engkau ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifak, amalan-amalan kami daripada riya, lidah-lidah kami daripada berdusta, dan mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana sya'nana kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmat-Mu kami berharap mendapatkannya. Kerana itu janganlah Engkau biarkan diri kami walau sekelip mata tanpa pertolongan atau rahmat daripada-Mu. Perbaikilah segala urusan kami. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadhillu waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, lalu bimbinglah kami untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah, dan bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu samar-samar bagi kami, sehingga menyebabkan kami sesat. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana, 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 la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, wa hab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberian. Doa Rabitah. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك ووثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa hati-hati ini telah berhimpun kerana mengasihi-Mu, bertemu untuk mematuhi perintah-Mu, bersatu memikul beban dakwah-Mu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariat-Mu. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya, kekalkan kemesraan antara hati-hati ini. Tunjuklah kepada hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkanlah piala hati-hati ini dengan cahaya Rabbani-Mu yang tidak kunjung malam. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepadamu. Hidup suburkanlah hati-hati ini dengan ma'rifat, yakni pengetahuan sebenar tentang-Mu. Jika Engkau takdirkan kami mati, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada dalam perjuangan agama-Mu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankanlah permintaan kami. Ya Allah, restuilah dan sejahterakanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat baginda semua. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat قلوبنا وأصلح وعدونا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان وفي كل وقت. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, ampunilah kami, kaum mukminin, mukminat, muslimin dan muslimat. Satukanlah hati-hati kami, perbaikilah hubungan antara kami dan menangkallah kami ke atas musuh-Mu dan musuh kami. Ya Allah, muliakanlah Islam dan orang Islam. Ya Allah, hinakanlah syirik dan orang-orang yang syirik. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang muslim di semua tempat, zaman dan masa. Ya Allah, kami letakkan Kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung dengan-Mu daripada kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkanlah kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjing-Mu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah yang turunkan kitab dan gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka ya Allah, kalahkan mereka dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, buku kita. Muka surat 59 Ustazah. 59. Okey, muka Nah, ini. surat 59. Benda-benda muka surat 59.
Okey, mungkin tajuk besarnya ialah syurga untuk isteri yang menunaikan hak suami. Syurga untuk isteri yang menunaikan hak suami. Mungkin benda-benda kata kami tak dengar kot Ustazah. Orang sebelah tak ada dah. Ambil tahu, mungkin boleh terangkan kepada anak, kepada cucu kan. Kita ingat gitulah. Okey, benda-benda yang dikasihi dan kawan-kawan di sana yang dapat bersama-sama kita pada hari ini untuk kita terus membaca ataupun mendapat maklumat atau boleh kita kata share sama dalam buku yang ada depan kita ni, iaitu Laluan Mudah ke Syurga Tanpa Hisab, Tanpa Azab. Laluan. Kalau kata laluan ni banyak dah. Banyak dah laluan kita lalu kan. Mana banyak dah laluan yang kita lalu. Adakah kita faham? Adakah kita amalkan laluan-laluan itu? Ni hari ni kita nak tambah lagi laluan. Itulah syurga untuk isteri yang menunaikan hak suami. Okey, kita kata setiap kita sebagai isteri, kita ada hak, kita ada tanggungjawab. Begitu juga suami. Dia ada hak, dia ada tanggungjawab. Hak isteri adalah tanggungjawab suami, kan? Hak suami adalah tanggungjawab isteri. Jadi macam tu. Walahun mislul lazi alaihin bil ma'ruf. Dalam Quran kata ada sebutkan. Okey. Rasulullah bersabda, an Ummi Salamah qalat, qala Rasulullah ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat al-jannah. Daripada Ummu Salamah. Ummu Salamah juga adalah isteri Rasulullah. Dia berkata, Ummu Salamah, kenal tak Ummu Salamah? Kotlah ada kenal sikit. Kenal apa? Kenal daripada cerita dia lah. Siapa dia Ummu Salamah ni? Agaknya siapa dia Ummu Salamah ni? Yalah, tu je yang tahu. Selain daripada itu tak tahu. Macam mana? Pernah kena cerai? Ummu Salamah, dia ada Abu Salamah. Abu Salamah, suami dia lah. Ummu Salamah, isteri kepada Abu Salamah. Kenapa dipanggil Salamah? Sebab anak dia nama Salamah. Kan, orang Arab gitulah. Okey. Ummu Salamah ni sebenarnya dia dah tua. Dia tua dah. Nabi kawan dengan dia dah tua. Ada satu doa masyhur daripada apa ni yang diajar supaya dia doa dengan doa tu. Saya pun tak berapa nak ni doa dia tu. Maknanya meminta supaya apa ni Allah gantikan kepada dia yang lebih baik daripada Abu Salamah. Allah makhlufni khairan minha. Allah makhlufni khair. Gantikanlah kepadaku yang lebih baik daripada Abu Salamah. Disuruh doa. Itulah dia dapat lebih baik. Itulah Rasulullah kahwin dengan dia, kan? Rasulullah kahwin dengan dia. Dia dapat yang lebih baik. Dia inilah juga di antara kalangan apa ni isteri-isteri Nabi yang selalu mendengar hadis daripada Nabi. Ini di antara salah satunya, itulah ni hadis ni. An Ummi Salamah qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab tak? Jawab tak bila kata sallallahu alaihi wasallam? Jawab, kena jawab. Senang nak dapat apa ni? Ganjaran daripada kita
bersalawat kepada Nabi. Disebut saja nama Nabi, disebut saja sallallahu alaihi wasallam, kita makna ikut menjawab ayat itu, menyebut sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita kata, saya selalu sebut, apakah salawat kepada Nabi yang paling sempurna yang kita dah belajar? Apa dia? Salawat kepada Nabi yang paling sempurna. Kita kalau sesuatu baik, kita nak yang paling sempurna, yang paling baik. Allahumma salli ala Muhammad pun salawat. Tapi kita nak yang paling, yang lebih sempurna. Apa dia? Iaitu hendaklah salawat kita tu ada salli wa sallim. Sebab Quran surah macam tu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi, salawatlah kepada Nabi, wa sallimu taslima, ada sebut taslim. Wa sallimu, dua benda. Salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu salawat yang paling sempurna. Kena ada salli wa sallim. Sebab Quran sebut begitu. Apa ganjaran yang kita dapat daripada kita selawat ni? Apa dia kita? Syafaat lagi apa? Kita mendapat apa? Yang ikut hadis apa dia? Kita dapat ganjaran apa? Okey, syafaat lagi. Yang ada disebut bilangan tak? Ganjaran tak? Ganjaran kalau 1 dapat 10 dia punya. Kan? Satu selawat dapat 10 dan ditambah-tambah lagi kan. Hendaklah kita jangan buat indah tak indah ya dengan selawat. Kita dengar mana apa radio kat sebut, kita duduk mana noh. Kita Allahumma salli wa sallim ala. Kalau kita zikir pun kita cukupkan tu. Kena ada salat, kena ada salam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Dengan keluarga juga. Kita cukupkan mana selawat dan salam ke atas keluarga baginda Rasulullah. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat al-jannah. Ayyuma imra'atin matat. Dia bagi baris kat kita tu senang. Ayyuma imra'atin matat. Orang belajar bahasa Arab ya, matat. Matu hiya matat. Itu ta taknis sebab imra'ah, seorang perempuan. Mana-mana Ummu Salamah kata Rasulullah bersabda, mana-mana wanita yang meninggal dunia, ayyuma imra'atin matat, meninggal dunia. Dan wa zawjuha, dan suaminya, anha wa zawjuha anha radin dakhalat al-jannah. Kalau nak ikutkan saya baca tak betul ni, sebab saya ikut buku ni dia tulis dakhalat al-jannah. Ta mati bertemu dengan mati, huruf mati dia. Macam mana nak baca? Boleh baca ke? Kena bagi bawah, kena bariskan bawah. Dakhalatil jannah. Kan bunda dah pandai dah tu. Boleh komen lah ni. Salah ni baca ni. Dakhalatil jannah. Mati bertemu mati jadi bertambah mati. Tak boleh nak baca. Tapi kalau orang Malaysia ni dia boleh saja. Malaysia boleh. Dakhalat al-jannah. Dia gagah baca juga begitu. Sebenarnya ialah dakhalatil jannah. Zawjuha. Kita tengok dalam hadis Rasulullah ni mungkin satu je perkataan kita tak tahu makna. Mungkin. Kalau qala tu tak mainlah. Kita dah tahu lah kan. Qala tu kita tahu lah. Mungkin satu je perkataan kita tak tahu. Di sini apa dah? Ayyuma kot. Hak lain semua kita tahu. Imra'ah mana perempuan. Mata mati.
Orang Melayu pun kata mati. Ambil daripada perkataan Arab juga. Matat. Wa zaujuha, zauj. Pasangan dia, suami dia. Anha radin. Redha terhadap dia. Dakhalat. Dakhala, kita duk belajar dah. Dakhala. Bahasa Arab kita dakhala, kharaja kan. Dakhala, masuk, kharaja, keluar. Dakhalatil jannah. Jadi berdasarkan pada hadis ni, seorang isteri berhak masuk syurga apabila dia meninggal dunia dalam keadaan mendapat keredaan suaminya. Okay. Dalam keadaan dia mendapat keredaan suaminya. Suami redha. Suami tak ada rasa marah. Suami tak ada kecil hati. Suami tak ada rasa apa? Rasa sesak dada. Dia akan tempatnya adalah di dalam syurga. Okey, bagaimana? Macam mana kita nak dapat keredaan suami ni? Macam mana akan terhasil redha suami ni? Jaga hati dia lah. Bunda kata, ya, memang jaga hati dia. Jaga makan minum dia. Jaga apa dia nak bagi. Kan? Jangan bantah. Jangan lawan. Kadang kita ni nak naik tinggikan suara kadang-kadang. Ada masa tu kan. Kadang kita geram lah. Tak tahu nak cerita punya geram. Tahu tu kata kalau keluar geram tu memang salah kita. Tapi tak tahan keluar. Habis. Minta maaf lah. Lepas tu minta maaf lah. Kita tidak lari daripada itulah. Kadang dia pun mungkin tahulah. Memang sifat orang perempuan macam tu kan. Cepat nak marah lah apa. Tak apalah, kita pun kita tahu tak boleh tahan lah marah. Masa ini minta maaf lah balik. Kan? Habis sakit hati qiyau kata Bunda Maria. Habis sakit hati qiyau. Keluar air mata. Orang ni qiyau lah. Qiyau ni kuat kan? Setengah orang pendam lah. Keluar je air mata. Keluar air mata. Itulah asam garam. Manis pahitnya kehidupan ini ada dalam setiap rumah tangga. Mesti ada. Okey, macam mana kita nak terhasil? Macam mana nak dapat redha suami macam mana? Iaitu dia akan terhasil dengan apa? Dengan daripada kepuasan hati suami. Dia puas hati terhadap apa? Ketaatan isteri. Melayan suami dengan baik. Itu terhasil dengan apa? Daripada kepuasan hati suami terhadap ketaatan isteri, melayan suami dengan baik. Tanggungjawab ini ditunaikan semasa hidup bersama lah. Semasa hidup bersama. Demikianlah Allah telah menetapkan tanggungjawab masing-masing demi membina sebuah keluarga yang bahagia. Suami wajib menyediakan segala keperluan isteri. Ini adalah menjadi hak isteri. Jadi keperluan ni boleh kita kata sebagai nafkah lah kan. Menyediakan segala keperluan isteri seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, layanan batin dan yang penting, yang paling utama ialah bimbingan kerohanian ataupun keagamaan iaitu ibadah serta kesopanan akhlak isteri, perubatan dan sebagainya. Apabila semua keperluan tersebut telah dipenuhi oleh suami, maka ia berhak mendapat ketaatan dan layanan baik daripada isteri. Ini hak suami ya, hak suami. Tanggungjawabnya atas isteri. Jadi kalau suami dah menunaikan semua hak-hak tu tadi, maka itulah dia maknanya tanggungjawab kepada suami ke atas isteri. Jadi bila dia dapat semua tu, maka menjadi hak suami, hak
isteri menjadi tanggungjawab isteri untuk taat kepada suami. Dan apa yang menjadi hak suami ialah isteri itu hendaklah taat kepada dia. Mana hak suamilah. Isteri itu kena taat kepada dia. Sesungguhnya setiap sen yang dibelanjakan oleh suami untuk isteri dan anak-anak merupakan infak yang paling tinggi nilainya di sisi Allah, sebagaimana diwariatkan daripada Anas ibnu Malik bahawa beliau telah bertanya kepada Rasulullah tentang 8 soalan. 8 soalan. Ini disebut antaranya saja. Antaranya ialah soalan ke-7. Ya Rasulullah, mana yang lebih Tuhan suka? Membelanjakan wang untuk keluarga atau menafkahkan untuk jihad fisabilillah? Nafkahkan keluarga atau menafkahkan untuk jihad fisabilillah? Jihad ni, sabda Rasulullah, 1 dirham. 1 dirham untuk belanja keluarga, isteri dan anak-anak lebih aku suka daripada 1000 dirham yang dibelanjakan untuk jihad fisabilillah. Besarnya. Tapi kadang-kadang kita macam buat tak indah aja, buat indah tak indah aja. Yakni apa yang bersangkutan di sini ialah maksudnya nafkah lah, nafkah. Itu wajib atas suami. Hak isteri adalah mendapat nafkah. Wajib atas suami memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak. Dan seterusnya dipetik daripada kitab Tanbihul Ghafilin oleh Imam Abu Laits As-Samarqandi meriwayatkan Anas bertanya Rasulullah soalan ke-8. Mana yang lebih Tuhan suka? Berbakti kepada ibu bapa atau beribadah 1000 tahun? Maka sabda Rasulullah, ya Anas, ja'al haqq wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Fabirru walidayya ahabbu ilayya min ibadati alfi sana. Wahai Anas, kebenaran, ja'al haqq, kebenaran telah tiba. Ja'al haqq, telah datang kebenaran. Kebenaran telah tiba. Dan semua yang palsu, wa zahaqal batil. Batil itu yang palsu. Semua yang batil telah musnah. Wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya yang palsu itu pasti musnah. Oleh itu, apa dia? Berbaktilah. Fabirru. Berbaktilah kepada kedua ibu bapa. Fabirru walidai ahabbu ilayya. Lebih aku suka daripada beribadat 2 juta tahun. Besarnya juga lagi. Besarnya juga. Satu tadi tentang nafkah yang diberikan oleh suami kepada isteri dan anak-anak, besar ganjarannya di sisi Allah. Itu jugalah di sini, iaitu tentang berbakti kepada kedua ibu bapa. Okey. Kemudian dalam sebuah hadis lain Rasulullah bersabda, khairus sadaqati ma kana ala zahri ghinan wa abda biman ta'un. Sedekah yang terbaik adalah yang dikeluarkan selebih keperluan. Dan mulailah dengan orang yang kamu tanggung. Sedekah tu hendaklah kita mulakan dengan tanggungan kita, tanggungan kita. Begitu juga halnya dengan isteri yang akan menikmati kasih sayang. Begitu juga halnya dengan isteri yang akan menikmati kasih sayang dan keredaan suami. Ini yang melayakkannya mendapat syurga. Ini suami redha kepada isteri. Apabila dia melaksanakan tugasnya, mentaati dan melayani suaminya dengan baik selagi tidak bercanggah dengan syarak. Selagi tidak bercanggah dengan syarak. Karena kalau bercanggah dengan syarak memanglah la ta'ata li makhluqin. Tidak bolehlah sesuatu makhluk tu, seorang makhluk itu taat fi maksiatil khaliq. Kalau sekiranya untuk melakukan durhaka maksiat kepada Allah.
Demikianlah beberapa apabila kedua-dua suami isteri dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing yang sama berat, maka layaklah kedua-duanya beroleh hasil yang sangat lumayan, iaitulah keluarga bahagia di dunia dan akan bersambung dengan kebahagiaan hakiki di syurga yang abadi. Okey, sini saya nak sama-sama kita meneliti, iaitu satu hadis yang menunjukkan bahawasanya tanggungjawab isteri kepada suami itu adalah sangat berat sekali ya. Ini disebutkan ada satu cerita. Sebab di sini sedapnya ada macam cerita sikit yang menarik. Panjang hadisnya tapi saya akan baca makna dia saja. Iaitu sebab dalam hadis yang panjang di akhir tu yang kita nak ambil kesimpulan daripada nak menyatakan bahawasanya seorang isteri itu adalah sangat-sangat berat tanggungjawabnya terhadap rumah tangga ataupun suaminya. Okey, ini ada cerita. Cerita dia seorang badui dia datang kepada Rasulullah. Badui, tahu tak badui siapa dia? Orang apa? Orang kulit hitam. Tak. Badui ni orang ni lah, kita kata orang kampung lah, orang darat. Bunda kata orang darat. Mana kampung lah. Datang kepada Rasulullah. Dia datang, dia kata kepada Rasulullah. Dia kata apa? Saya dah masuk Islam, Rasulullah. Tunjukkan kepada saya sesuatu yang dapat menambahkan keyakinanku. Tunjukkan sesuatu yang boleh tambah keyakinanku atau keimananku. Nabi SAW bertanya, apakah yang kamu inginkan? Kamu nak apa? Jawab badui itu. Pelik ni. Itu kata menarik ni. Badui itu kata apa? Rasulullah, panggillah pokok tu. Panggil pokok tu mai sini. Pelik tak? Tiba-tiba bila Rasulullah tanya dia, kamu nak apa? Saya nak Rasulullah panggil pokok tu mai kat sini. Panggil pokok mai sini. Panggillah supaya dia datang kemari. Maka Rasulullah kata apa? Rasulullah, okey tak apa, kamu pergi panggil pokok tu. Supaya dia datang kat sini. Okey. Dia pun panggil lah pokok tu. Badui tu kata kepada pokok tu. Kemudian pokok tu pun datanglah. Pokok tu pun macam mana dia nak datang kepada Rasulullah, dia duduk melekat kat tanah tu. Pokok tu dia buat macam mana? Dia inginkan pokok tu ke kiri, ke kanan, ke kiri, nak bagi apa? Akar tu kan putus. Dan kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, nak bagi akar tu keluar. Nak bagi cabut. Keluarlah akar semua tu, keluar. Lepas tu pergilah. Kemudian pergilah kepada Rasulullah, jalan sehingga sampai di depan Rasulullah. Kemudian dia beri salam. Pokok pun tahu bagi salam kepada Rasulullah. Maka badui itu kata, cukup. Kemudian dia suruh pula. Dia suruh pula, ya Rasulullah, suruhlah pokok tu pergi balik tempat dia. Pula je. Suruh balik tempat dia. Maka Rasulullah pun kata pada dia, kepada badui tu, suruh dia balik tempat dia. Maka baliklah pokok tu ke tempat dia dan dia pun masukkanlah akar-akar dia ke dalam tanah untuk nak sambung balik dengan yang putus-putus tadi tu, dan tegaklah kembali. Pokok tu tegak balik. Ustazah, tak ada suara. Tak ada suara. Ya Allah, saya tak tahu buat ni. Ustazah, tak ada suara. Okey je. Kita ada. Siapa yang tak ada tu? Dapat je. Ada yang kata okey, ada yang kata tak okey. Okey, siapa yang tak dapat?
Ha? Dapat suara? Ada? Tadi tu zaitun ke? Zaitun. Zaitun eh? Hmm. Habis zaitun. Ada tak suara? Kita okey, Ustazah okey. Mungkin alat anti kot yang tak. Yang lain okey maksudnya. Jelas. Lepas tu apa jadi pada pokok ni tadi? Dah ni lah, dah baliklah ke tempat dia kan? Okey, selesai. Maknanya perhatilah. Badawi apa dah Badui? Badui tadi. Orang Badui tadi, orang kampung tadi tu, perhatilah dia. Okey, lepas tu apa dia nak lagi? Pelik-pelik ni dia nak. Dia kata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan saya mencium kepala dan kakimu ya Rasulullah." Boleh tak saya nak cium kepala Rasulullah, saya nak cium kaki Rasulullah. Maka diizinkan. Rasulullah bagi izin. Kemudian setelah dia cium kepala, cium kaki Nabi SAW, maka dia pun berkata, "Izinkan saya sujud kepadamu ya Rasulullah." Ini yang poin yang kita nak dengar ni. Poin yang kita duk belajar ini, apa dia? Okay. "Izinkan aku sujud kepadamu ya Rasulullah." Jawab Nabi, "La tasjud li." Orang bahasa Arab Orang bahasa Arab. "La tasjud li." Jangan sujud kepada aku. "Wala yasjudul ahadu ahadan. Wala yasjudu ahadun li ahadin minal khalqi." Tak boleh sujud seorang makhluk Allah kepada seorang yang lain. Tak boleh. Kita ni tak boleh sujud kat orang. Macam mana yang dilakukan oleh, kita kata, raja-raja dulu kan. Orang sujud kat dia semua kan. Tak boleh. Tak boleh lah juga. Sembah. Dan kita pun tak boleh ikut macam tu. Walau kuntu amiran ahadan zalik. Rasulullah kata, kalaulah aku ni boleh suruh seorang sujud kepada seorang yang lain, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Tentu dah aku akan suruh perempuan tu sujud kepada suami dia. Ini dia kita punya poin kat sini. Kalau aku boleh suruhlah seorang tu sujud kepada seorang, aku akan suruh wanita perempuan itu sujud kepada suami dia. Ta'ziman li haqqihi, kerana mengagungkan hak dia, membesarkan hak. Itulah poin hadis ni, sikit je tau ni, tapi cerita dia bawa kan. Menarik jugalah cerita dia kan. Jadi maknanya begitu besar sekali maknanya tugas seorang isteri, memberi menunaikan tanggungjawabnya terhadap suami. Okey. Lagi satu hadis. Seorang perempuan datang kepada Nabi. Tadi siapa dia? Orang kampung, orang Badui datang. Okey. Seorang perempuan datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, apakah hak suami atas isterinya? Apakah hak suami atas isterinya? Yani apakah kewajipan? Apakah hak suami atas isterinya? Yani apakah kewajipan isteri terhadap suaminya?" Jawab Nabi, apa kewajipan isteri terhadap suami? Jawab Nabi, iaitulah alla tamna'a nafsaha walau atat ala zahri qatabin. Kita dengar apa dia maksud dia. Maknanya kamu jangan menolak permintaan berjima' dari suami meskipun berada di atas punggung kenderaan. Kalau kata punggung kenderaan tu, dulu kenderaan orang dulu apa? Entah sampai macam tu, weh.
Ini Nabi yang kata. Tapi kita rasa bagai macam tak logik, tapi mesti. Mesti. Makna mesti ditunaikan. Sebab dia kata jangan. Okey. Kemudian apa dia lagi? Wala tasumu yawman illa biiznihi. Jangan kamu puasa sehari pun kecuali dengan izin. Kecuali dengan izin suami, melainkan bulan Ramadan je lah. Tu dia tak izin pun tak boleh lah, sebab itu sesuatu yang wajib kan. Dia dosa pula lah. Okey, apa jadi kalau isteri tu dia puasa juga, katalah dia nak puasa sunat, puasa wajib dia mesti buat lah, dia kena buat lah Ramadan. Tapi puasa sunat ni ketegak ni, isteri ni ketegak. Suami tak bagi pun dia nak puasa juga. Dia nak tunjuk kata dia rajin ke apa, itulah. Padahal suami tak bagi. Suami tak bagi pun dia ada pasal lah kot. Kan? Ada sebabnya. Kalau dia puasa juga, fa'in fa'alat, kalau dia buat, fa'ala. Kalau isteri tu buat, kanal ajru lahu. Maknanya apa? Pahala dia puasa tu dapat kat suami. Saya pun baru tahu hari ni. Rugi. Lepas tu, dia tak bagi tu ada sebab. Wala takhruj illa biizni, jangan keluar melainkan dengan izin suami. Ni tak kisah ni. Sekarang ni tak kisah. Suami bagi ke tak bagi ke. Aku keluar tak kira. Mungkin kita kata, kerja aku dah habis dah kat rumah. Masak dah, apa semua dah. Aku nak keluar. Dengan kawan-kawan kan. Shopping ke apa ke mana kan. Tak boleh. Kita kena taat pada suami. Bagi tahu. Saya nak pergi sini. Kalau dia tak bagi, tak boleh pergi ya. Kalau tak bagi tak boleh ya. Tu beratnya. Kita jangan pandang ringan. Kalau kita buat juga maknanya tanpa redha tadi. Balik kepada redha, tanpa redha suami. Apa jadi? Kalau nak masuk syurga, biarlah dalam keadaan yang suami redha. Fa in kharajat li nafsiha la'anathal malaika. Jika isteri itu keluar dari rumah, dia tak boleh keluar dari rumah kecuali dengan izin. Maka jika dia keluar juga tanpa izin suami, dilaknat, dikutuk oleh malaikat. La'anatha malaikatur rahmah. Malaikat rahmat akan melaknat dia, maknanya jauhkan dia daripada rahmat Allah, dan begitu juga malaikat azab. Malaikat azab pun melaknat dia. La'anatha malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Hatta tarji'a, sampai dia balik rumah balik. Dia keluar tu, sepanjang tu dia dilaknat oleh malaikat rahmat dan malaikat azab sampai dia balik. Sampai dia balik barulah terhenti laknat tu. Tu jangan buat main. Okey. Itulah dia di antara tanggungjawab ataupun kita beratnya tanggungjawab isteri, betul hak suami itu mesti dijaga oleh isteri. Satu kali Rasulullah telah bersabda di dalam khutbahnya di Mina. Ini mungkin khutbah akhir ke apa? Hai sekalian manusia, khutbah wida kan ni. Khutbah akhir dia kata. Di Mina. Hai sekalian manusia, sesungguhnya kamu mempunyai beberapa hak atas isterimu dan mereka juga mempunyai beberapa hak atas kamu. Dan di antara hakmu yang harus dijaga oleh isterimu ialah menjaga tempat tidurmu dan tidak mengizinkan seorang masuk dalam rumahmu
yang kamu tidak suka. Dan tidak boleh berbuat kekejian yang terbukti. Maka jika mereka melanggar, berarti Allah telah menghalalkan bagi kamu untuk memukul isterimu pukulan yang tidak melukai, tidak membahayakan. Sedang hak isteri atas suami ialah harus diberi pakaian dan nafkah selayaknya. Itu tanggungjawab suamilah, nafkah. Dan lagi hadis yang akhir ini iaitulah innal mar'ata iza sallat khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'laha faltadkhul min ayyi abwabil jannah sya'at. Sesungguhnya isteri jika dia sembahyang 5 waktu, isteri yang taat ni, isteri yang taat kepada suami dia, dan puasa bulan Ramadan, dia sembahyang 5 waktu cukup, dan dia puasa Ramadan cukup, dan dia menjaga kemaluannya dan taat pada suaminya, maka dipersilakan masuk dari pintu yang mana ia suka. Masuk daripada pintu syurga yang mana dia suka. Begitu sekali ya. Begitu sekali ganjaran yang diperolehi oleh seorang isteri yang yang menunaikan hak suaminya, yang menunaikan hak suami. Itu yang yang kita sebut di dalam tajuk kita tu, iaitu syurga untuk isteri yang menunaikan hak suami, yang menunaikan hak suami. Okey, selepas itu kita lihat pula syurga untuk orang yang berakhlak baik. Itu perkara yang keberapa di dalam kita punya ni. Itulah mana dia? Yang ketiga ya, 1, 2, 3. 2 iaitulah isteri yang menunaikan hak suami. Ketiga, mereka yang berakhlak baik. Syurga untuk orang yang berakhlak baik. Ini ada hadis daripada Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka al-kadhiba wa huwa batilun buniya lahu fi rabadil jannati wa man taraka al-mira'a wa huwa muhiqqun buniya lahu fi wasatiha wa man hassana khuluquhu buniya lahu fi a'laha. Apa yang kita nak maksudkan, itulah bahagian yang akhir tu yang disebut kata khuluq tu akhlak. Apa terjemahannya? Daripada Anas bin Malik, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, siapa yang meninggalkan berbohong dalam keadaan dia salah, Allah akan binakan untuknya sebuah rumah di halaman syurga. Tak tahulah macam mana nak bayang bina rumah di halaman syurga. Dan siapa yang meninggalkan berbantah dalam keadaan dia benar. Tadi dia tak cakap bohong. Orang sekarang dia banyak cakap bohong, janji bohong. Ini telah sedang berlaku lah di dalam tengah rancak lah ni. Ada orang bohong. Cakap bohong. Ingat. Dia tak dapat ni. Tak dapat syurga yang dibina di halaman. Sebuah rumah di halaman syurga akan dibinakan sebuah rumah di halaman syurga. Dan siapa yang meninggalkan berbantah dengan keadaan dia benar. Ada orang yang suka sikit-sikit suka tengkak. Ada kan? Setengah orang dia kalau nak sampai tengkak dia diam jelah, dia tak tahu dia pergi lain ke apa ke. Tapi ada orang kalau ni dia nak bantah, dia syur lagi kepala dia, dia tunjuk lagi muka dia. Ini kita kata suatu perangai yang tidak baiklah. Maknanya ini tengok disebutkan di dalam hadis ni, makna siapa yang meninggalkan berbantah, dia tinggalkan. Kalau nak sampai membawa kepada bantah-bantah, bertengkar-tengkar dalam keadaan dia benar. Walaupun dia benar. Kan? Ada orang dia boleh tahan. Dia tak suka lah kalau sampai nak bawa kepada
apa ni bertengkar-tengkar dia tak suka. Dia elakkan dia. Ni orang macam ni bagus tempat dia. Allah akan benakan untuknya sebuah rumah di tengah syurga. Jadi dia kata di halamannya ni di tengah syurga pula. Macam mana tak tahu nak gambarkan macam mana untuknya di tengah syurga. Akan benakan rumah di tengah syurga. Okey, ni yang last. Dan siapa yang baik akhlaknya, ni yang fokus kita ni. Siapa yang baik akhlaknya akan dibina untuknya sebuah rumah di tempat tertinggi di syurga. Tempat tertinggi di syurga. Yang tadi, wa man hassana khuluquhu, siapa yang elok akhlaknya, baik akhlaknya, hassana khuluquhu buniyalahu fi a'laha. Mana dibenakan untuk dia sebuah rumah di tempat tertinggi, a'la. A'la mana tempat tertinggi di dalam syurga. Jadi itulah pentingnya akhlak ini. Akhlak ni di dalam agama dia ada satu satu perkara yang sangat penting. Lepas lepas akidah apa? Akidah, amal, betul akhlak ke ada akhir sekali. Akhlak ada. Maknanya Rasulullah pun sampai kata innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ni diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kita kena akhlak. Kita diajar oleh agama kita ni akhlak dalam berbagai-bagai aspek. Dalam kita, sehingga kan dalam apa kita nak tidur pun ada akhlak dia. Kita nak masuk bilik air pun ada akhlak dia. Kalau orang agama lain ada akhlak dia. Kita nak masuk bilik air, kita kena dengan tangan, dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Ada ucapan-ucapan, ada doa-doanya. Sampai begitu sekali. Sampai kalau kita mananya bergaul bersama dengan suami kita pun ada akhlaknya, diajar oleh Rasulullah. Bacaan-bacaannya. Yang mungkin kita buat ke kita tak buat, tak tahulah. Okey. Setiap orang Islam dianjurkan menjaga hak persahabatan dan persaudaraan sesama mereka. Antara hak yang perlu dijaga ialah hak lidah. Ini yang penting sekali ni. Hak lidah, iaitu dengan cara mengelakkan diri daripada berbohong tadi ya, bertengkar atau berbantah dan berselisih pendapat mengenai sesuatu yang diucapkan oleh saudaranya. Selisih pendapat. Zaman sekarang ni memanglah banyak orang selisih pendapat. Lepas tu nak bertengkar lah kan. Nak menang. Ini kalau boleh kita elakkan bertengkar-tengkar tu kan. Kalau perkara itu boleh membawa kepada lebih baik, tak apalah. Ini membawa kepada memasam muka kan. Itu kita tak nak lah. Berdasarkan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan 3 perlakuan penting yang sangat disukai Allah. Iaitu apa dia? Bagi mereka yang meninggalkan perbuatan berbohong yang merupakan satu penganiayaan terhadap orang yang dibohongi, akan disediakan untuknya rumah di halaman syurga. Tadilah hadis tadi ya, yakni di persekitaran syurga. Ada 3 keadaan. Kedua, bagi mereka yang meninggalkan pertengkaran atau perbalahan, sedangkan dia berada di pihak yang benar. Dia nak tegakkan juga. Walaupun dia benar, dia nak bergaduh juga. Nak bertengkar juga. Ini jangan. Elakkan. Sedangkan dia berada di pihak yang benar pun, yang mana memerlukan kesabaran. Jadi memanglah kita perlu kesabaran untuk menahan diri kita. Keimanan dan kewarasan fikiran yang tinggi untuk melakukannya. Disediakan untuk orang itu sebuah rumah di tengah syurga. Di tengah syurga. Tak tahulah bagaimana gambarannya. Ketiga, bagi mereka yang sentiasa menjaga akhlaknya, menyantuni semua pihak dalam segala situasi, sama ada
sesama manusia dengan kawannya atau lawannya. Semasa suka atau benci, atau dengan bukan manusia seperti kasihan kepada binatang, itu dengan manusia kita jaga, dengan sesama manusia. Dengan binatang, dalam akhlak, dalam buku akhlak ada satu tajuk, iaitulah Ar-Rifqu bil Hayawan. Dia ada akhlak dia dengan binatang. Dan kita kena bagaimana nak rasa ada rasa kasihan kepada binatang. Ar-Rifqu bil Hayawan. Tu kita tak boleh buat main-main. Mana kita kena ada kasihan belas dengan binatang pun. Sehingga binatang yang kita nak jadikan dia sebagai makanan kita pun kita kena ada kasihan belas. Iza ada hadis kata, iza qataltum fa ahsinul qitlata. Kalau kamu bunuh, kamu hendaklah bunuh dengan cara yang baik. Katalah hukum bunuh, ada orang yang kita hukum bunuh kan, hukum bunuh. Mana kita kena lakukan dengan baik, dengan cara yang baik. Kemudian fa iza zabahtum, kalau kamu sembelih, hendaklah kamu berelokkan cara sembelih kamu macam mana. Janganlah duk pi asah pisau depan binatang tu. Tapi duk asah, dia kata binatang bukan ada perasaan. Weh jangan. Maknanya ada disebut dalam hadis begitu, jangan mengasah pisau di depan binatang yang kita nak sembelih tu. Ni duk pi kawan tu dah rebah dah. Tengok pisau tak berapa nak tajam lagi. Ambil pengasah duk pi ni depan mata dia. Allah kesian lah. Dia kata habislah. Dia ada perasaan dia dengan itu, makna dengan binatang pun. Okay. Dengan tumbuh-tumbuhan, memelihara tumbuh-tumbuhan. Mana tu juga termasuk dalam akhlak. Tanpa sewenang-wenang merosakkannya. Mana tumbuh-tumbuhan tu termasuk juga alam sekitar. Dengan tidak mencemar sungai, kawasan rumah, tempat berkelah dan sebagainya. Maka Allah menyediakan untuk mereka sebuah rumah di kemuncak syurga, iaitulah tempat yang paling istimewa. Tadi itulah yang ketiga tadi kan. Islam ialah satu agama, itu satu cara hidup yang diatur oleh Yang Maha Bijaksana, Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang bermatlamat untuk melahirkan suatu kehidupan yang harmoni, aman, damai di antara semua makhluknya. Justru Allah memimpin setiap gerak langkah pergaulan makhluknya agar tidak timbul perkara-perkara yang menjejaskan keselesaan hidup mereka. Oleh itu, ada dua hubungan penting yang mesti dijalin oleh setiap manusia, setiap muslim dan muslimah yang bercita-cita untuk mendapat keredaan Allah, iaitu, ini pun selalu kita biasa dengarlah, hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan dengan Allah, hablum minallah. Asal makna hablun apa? Tali. Hubungan lah tu. Hablun tak asal makna dia tali. Hubungan dengan Allah itu dengan beriman, beramal soleh dan bertakwa kepada Allah. Itu hablum minallah. Itu kuatkan iman kita di samping amal soleh, kerja buat kita, dan di samping kita bertakwa kepada Allah. Yang ni kita buat apa yang Allah perintah, tinggal apa yang dilarang. Hubungan sesama manusia, itu hablum minan nas. Hubungan sesama manusia yang merangkumi hubungan dengan makhluk selain daripada manusia seperti binatang tadi ya. Makhluk seperti binatang pun termasuk tumbuh-tumbuhan, sungai, sumber air, udara dan alam sekitar seluruhnya. Yang semuanya disediakan Allah untuk keperluan manusia. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an minhu inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dia memudahkan, sakhara, perkataan sakhara, memudahkan untuk faedah dan kegunaan kamu segala yang ada di langit dan yang ada di bumi sebagai rahmat, pemberian daripada rahmatan yang ada di bumi sebagai rahmat dan pemberian daripadanya. Sesungguhnya semuanya itu mengandung tanda-tanda membuktikan kemurahan dan kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan dengan teliti. Jadi Allah
Jalla wa Ala menjelaskan dalam ayat tadi bahawa dengan rahmat dan kasih sayangnya dia menyediakan pelbagai kemudahan di seluruh alam. Maka sebagai hambanya kita sepatutnya bersyukur dengan memelihara segala kemudahan itu daripada kerosakan. Penjelasan di atas adalah berkaitan hubungan manusia dengan bukan manusia. Adapun dalam konteks hubungan sesama manusia, Allah memberi panduan hidup yang sangat lengkap antara hamba-hambanya sama ada yang beragama Islam ataupun bukan. Allah memerintahkan kita sebagai umat Islam supaya memperelok hubungan dengan mereka yang bukan Islam. Sebagaimana firman Allah, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sambung dia, inna akramakum indallahi atqakum. Itu dalam suratul Hujurat ayat 13. Mana yang dikatakan mengelokkan hubungan dengan orang yang bukan Islam juga, iaitu pada perkataan apa? Syu'uban wa qabaila. Wahai umat manusia, ya ayuhan nas. Mana ditujukan ayat ini kepada seluruh manusia di muka bumi ini, tak kira dia Islam ke tidak Islam. Allah kata, inna khalaqnakum, wahai umat manusia, semuanya kami telah menciptakan kamu. Khalaqnakum min zakarin wa unsa, daripada lelaki dan perempuan. Dan kami telah menjadikan waja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami telah menjadikan kamu pelbagai bangsa dan bersuku. Syu'uban, pelbagai bangsa, wa qabaila, pelbagai qabilah, bersuku, puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Itulah yang menunjukkan bahawasanya mana kita ni digalakkan supaya memperelokkan hubungan baik dengan juga orang-orang yang bukan Islam. Sebab disebut di sini dengan pelbagai bangsa dan pelbagai suku dan puak, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra satu dengan yang lain. Rasulullah SAW telah melakarkan beberapa prinsip asas tentang konsep kehidupan orang Islam bersama-sama orang bukan Islam atas dasar bahawa mereka semua berasal dari satu keturunan. Ini kita daripada Adam Hawa lah. Kemudian manusia berkembang sehingga lahir pelbagai bangsa dan warna kulit, namun hal itu tidak sepatutnya dijadikan faktor permusuhan. Sebagaimana sabda Nabi, man qatala rajulan min ahli zimmah lam yajid rihal jannah. Lam yajid rihal jannah. Terjemahan, siapa yang membunuh seorang lelaki daripada kaum zimmi, kaum zimmi itu apa maksud? Iaitu kaum yang berada di bawah pemerintahan Islam. Dia kita kata dia ni taat ataupun dia ni ikut maknanya pemerintahan Islam itu. Dia dikenakan cukai kan. Dia duduk di bawah pemerintahan Islam, zimmi yang dikatakan kafir zimmi, kafir harbi. Kafir lah. Kafir zimmi dia panggil kan. Ini yang ikut pemerintahan Islam. Kalau harbi itu memang kita boleh perang lah dengan dia. Yang ni kita tak boleh, kita kena jaga dia. Kepentingan dia kita jaga. Sebab dia bayar cukai. Sesiapa yang membunuh seorang lelaki daripada kaum zimmi, yang bukan Islam, tapi dia duduk di bawah pemerintahan Islam, tidak dapat mencium bau syurga. Dia pun tak boleh cium bau syurga. Seterusnya Allah membimbing kita berkaitan dengan hubungan sesama Muslim, sebagaimana firman dalam surah yang sama. Dalam saya rasa ini panjang ni kan, ayat ni kita nak terangkan tentang apa? Tentang kita tak boleh kita tak boleh merendah-rendahkan. La yaskhar qaumun min, tak boleh merendah-rendahkan orang lain. Tak boleh, begitu juga para wanita, tak boleh nak mencemooh antara satu sama lain. Ini termasuk di dalam akhlak-akhlak
yang ditunjukkan oleh Allah di dalam Al-Quran ini yang patut kita jaga daripada jangan berlaku seperti mana yang disebut di dalam ni. Kita tak boleh apa lagi, tak boleh cemoh, tak boleh menyatakan aib seseorang. Kita tak boleh buruk sangka, zon. Ini saya nak jelaskan dengan lebih lanjut insya-Allah pada akan datang, sebab zon di sini kita selalu sebut zon. Apa zon? Sangka buruk kan? Su'uzzan, sangka buruk. Macam mana kita nak uraikan? Macam mana kita sangka buruk itu berlaku? Jadi saya nak panjangkan nanti insya-Allah di dalam masa yang akan datang insya-Allah. Okey? Ada apa yang kita dapat kongsikan selain daripada yang kita baca hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Boleh saya unda, Ustazah? Ya. Ini cerita hubungan suami isteri inilah. Ini sekarang kes-kes sekarang ni terutamanya young couple lah, pasangan muda yang sama-sama berkerjaya kan. Dan ini kes yang sekarang berlaku. Saya pun tak tahu macam mana. Orang tanya kita lah macam mana nasihat kan. Memanglah dah ada masing-masing kahwin suka-suka lah kan. Lepas tu beranak lah semua, ada anak. Tapi pada ketika ni pula yang suami pula tinggalkan semua tanggungjawab isteri yang mengandung dengan anak ni, tak apa sihat lagi, yang dia pula pagi dia tahu pergi kerja tinggal aja. Dan sampaikan urusan-urusan anak sekolah isteri dia buat. Isterinya kerja pula juga tu, sama kerja. Lepas tu isteri buat, anak nak pergi sekolah, isteri hantar. Dia tahu dia pergi kerja, siap pergi. Bila isteri kena kerja lebih masa ke apa, terpaksa kerja ni kan, telefon isteri, mana kenapa tak order makanan? Dia dekat rumah dengan anak di sini. Itulah keadaan tu macam tu sekarang, Ustazah. Saya tak tahu memang silap dia. Saya sangat setuju. Memang banyak sekali. Dan itulah yang dikatakan banyak sekali berlaku perceraian dalam umur muda ni, memang banyak kan. Ya, kadang-kadang yang lelaki pula macam kalau isteri yang kerja, dia take for granted lah kan. Tak apalah. Isteri tu dah ada kerja. Dia kata tak apalah, dia dah ada ni, dah ada duit, dah ada apa semua. Tak apalah. Tapi dia kena ingat, mana tanggungjawab berat ni, tanggungjawab ni berat. Ada orang yang dari segi nafkah, dia ni macam kita kata orang yang jaga sungguh-sungguh lah. Mana dia tak nak duit isteri dia. Dia mesti keluar duit dia. Duit isteri lah. Ini duit dia, duit nafkah dia. Dia beri tanggungjawab. Tapi kita ni mungkin orang perempuan ni kena banyak memang kita sabarlah. Dan kita sanggup berlebih kurang lah. Kan? Kita tak kira sangat kata orang. Kita tolak ansur, kita tak kira sangat. Itu sampai itu sebab kita boleh lanjutkan hidup kita kan. Kalau kita memang kau tak ada sifat tolak ansur, memang habislah. Jadi kena banyak ada sifat tolak ansur. Jadi suami pun kena faham lah. Kena faham lah makna sampai isteri semua korban untuk tu. Kalau duit ringgit dia kadang-kadang dia tak kira. Isteri tak kira. Tapi suami pun janganlah berkira sangat. Jangan berkira, tolong. Mana ni mesti ada, tolong menolong tu mesti ada. Kan? Memanglah banyak sangatlah kes-kes sekarang ni kan. Lebih lagi dalam zaman yang kita ni kita kesempitan lah dari segi rezeki ni. Memang banyak sekali berlaku dalam masa Covid ini, kata dia buat kajian kan.
ada yang buat kajian masa COVID ni, ramai yang berlaku perceraian. Betul lah. Yang sangat kita takut, yang sangat kita bimbang. Sebab apa? Di belakang kita anak-anak. Di belakang kita ni anak-anak. Nak pergi mana anak-anak ni? Nasib dia ni siapa nak bela ni? Anak-anak perlu kepada kasih sayang. Jadi kita kena faham. Pada pihak perempuan pun maknanya kena ada juga sifat, iaitulah kita kata timbanglah keadaan suami kan. Kita kena banyak menimbang keadaan suami. Kadang-kadang maknanya suami kadang-kadang tak sepatutnya dia buat kerja yang terlalu banyak dah lah di luar dia buat dah, di office luar dia sibuk. Balik mai nak suruh lagi suami. Jangan macam tu. Dia tu nak duduk aja. Tak boleh macam tu. Tak baik macam tu. Jadi kita kena ikut. Mana tadi saya sebutkan, kita sebut dah tadi, makna isteri hendaklah selalunya mendapat keredaan daripada suami. Jadi kita hidup ni kalau duduk muka masam aja, macam mana? Mana suami masam, isteri masam, macam mana nak hidup lagi ni? Anak ni masih kecil ni. Mana kena kita ni berilmu sikitlah. Mana suami dan isteri ni kena tambahlah sikit ilmu. Ilmu lebih-lebih lagi ilmu rumah tangga ni. Ilmu rumah tangga ni kena baca sikitlah. Jangan duk ingat macam mudah aja benda ni kan. Baca sikit ilmu rumah tangga ni. Tengok bagaimana rumah tangga Rasulullah. Macam mana rumah tangga Rasulullah. Dia selalu bersikap tolak ansur. Selalu isteri itu sangat hormat kepada suami. Isteri Rasulullah sangat taat kepada Rasulullah. Jangan kita duk ingat kita je. Mana kehendak kita saja. Isteri ni kadang-kadang dia ego je. Dia ego je. Mungkin dia kaya sikit ke. Dia ada kesenangan sikit, dia duk ego. Tak kisah. Aku kaya. Mak ayah aku kaya. Mak ayah kaya. Kita tak kaya juga. Jadi ini rumah tangga ni sangat unik. Kita mesti jaga sebaik-baiknya rumah tangga kita. Jaga baik-baik supaya tidak berlaku apa yang sering berlaku dalam masyarakat sekarang ini. Saya dulu nak contoh bekerja kat pejabat agama kan, menyelesaikan masalah rumah tangga ni lah. Ya Allah. Dulu-dulu kan. Kisah nak bubuh anak. Kisah nafkah ni memang banyak. Kisah nafkah memang banyak. Suami tak bagi nafkah. Suami tak bagi nafkah kat isteri. Dah laku perselisihan. Panjang-panjang lah. Sampai kepada mak bapak kita pula. Sampai kepada mak mentua, pak mentua. Jadi kita naklah menjaga keharmonian ni rumah tangga ni. Rumah tangga. Bila kita dah boleh berumah tangga tu kita ingat. Bukan sekadar kita kita nak jaga rumah tangga tu macam Allah macam lebih kurang suka, tak boleh. Tak boleh macam tu. Kena betul-betul memahami apa tugas isteri, apa tugas suami. Apa tugas isteri, apa tugas suami. Naklah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya? Tadi kelas habis dalam kelas lepas ni boleh ada lawatan serahan semangat daripada WFP. Biasanya ada. Boleh. Habis kan? Okey. InsyaAllah yang apa ni? Daripada muka surat apa tu? Yang tadi saya berhenti tu. Sebab nak menyatakan tentang banyak jenis-jenis akhlak yang perlu kita jaga kan. Dalam suratul Hujurat ayat 10 sampai 12 tu. Kita nak huraikan lebih sikit lah. Ada tentang apa ni? Tentang mengumpat. Wala yaghtab ba'dukum tu tentang mengumpat. Mengumpat macam mana pula mengumpat? Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Mana sangka baik, sangka buruk. Macam mana sangka buruk tu?
Kita nak ni juga tentang apa ni? Wala talmizu anfusakum wala tanabazu. Itu akhlak-akhlak yang harus kita apa ni hindarkan. Tak boleh kita nak kita kata kita mencemooh, kita merendah-rendahkan. Itu tak boleh. Ini kita akan huraikan insya-Allah di masa akan datang, ya. Insya-Allah. Okey, ada apa lagi? Ustazah, saya nak tanya kan yang tentang rumah tangga tadi tu. Ya. Macam mana pula kalau kisah yang apa ni suami dia ni panah baran tu Ustazah. Yang kerja dia asyik nak pukul je. Silap sikit pukul, silap sikit pukul. Adakah berdosa kalau kita apa ni kita marah kat dia ke atau kita cerita hal kepada orang lain, dosa tak kita? Seeloknya benda yang macam tu tak payahlah kita cerita pada orang lain, orang yang orang kata apa? Orang yang tidak boleh membantu kita dalam menyelesaikan masalah tu, tak eloklah. Kalau kita ngadu ataupun cerita kepada orang yang boleh menyelesaikan masalah kita, contohnya kita ke pejabat agama ke ataupun kita pada tuan imam ke sekurang-kurangnya sebelum pergi pejabat agama, kan? Itu boleh kita ceritakan, tidak berdosa. Sebab kita nak itu di antara dia kata mengumpat yang boleh diharuskan, yang diharuskan sebab kita nak tahu hukum ataupun kita nak menyelesaikan masalah tu. Boleh. Jadi itulah kalau panah baran ni, itulah susahlah juga kan. Mana kesianlah kepada isteri yang kalau dapat orang panah baran. Saya kecil-kecil dulu masa sekolah, kita apa ni ada sewa rumah lah. Tepi rumah kita tu ada orang yang selalu bila dia balik je dengarlah suami dia tu macam kena pukul lah kan. Menangislah isteri tu. Kena pukul. Adalah sebab adalah tak kena pada dia. Yang panah baran. Panah baran lah. Nikah dua. Panah baran lah. Tak kena sana ke sini kena. Itu mungkin kita kata selalunya orang yang kurang pengetahuan agama dia, memang akan berlaku macam tu. Kalau dia ada pengetahuan agama, insya-Allah lah tak akan berlaku lah perkara-perkara macam tu. Jadi itulah kita harap siapa-siapa yang ada macam perasaan panah baran tu, maknanya kita ni nak menolong macam mana? Katalah kalau kena kepada keluarga kita yang macam tu. Mungkin kita bolehlah ambil peranan, kita cakap baik-baik lah, jangan marah-marah. Jangan marah dia, kita cakap baik-baik. Tanya apa masalah kan? Apa masalah? Kalau kita kata kita insya-Allah kalau dia bagi tahu masalah, mungkin kita boleh selesaikan masalah dia. Jadi panah baran tu itulah. Dia sendiri kena sedar, dia panah baran, makna dia carilah cara bagaimana nak mengelak daripada tu, dengan cara selalu ke masjid, selalu dengar ceramah-ceramah, supaya mengurangkan perasaan yang tak baik itu. Sebab dia akan bukan setakat suami yang sakit, anak-anak pun akan terjejas juga. Dia tengok mak dia duk kena aja, selalu kan. Dia akan memberi kesan kepada jiwa dia kan. Jadi itulah yang kita takut. Maknanya memanglah masyarakat Islam kita ni kadang-kadang oleh kerana kita kurang ilmu jadi kita payahlah berlakulah perkara-perkara yang tak elok tu, ya. Sebenarnya kita ni kena berilmu, kena ada ilmu, kena baca, kena ikuti ceramah-ceramah kat masjid ke surau ke kat TV ke mana ke. Selalu ada kadang-kadang tajuk-tajuk yang menarik. Ustazah, saya rasa satu perkara lah Ustazah. Khusus perkahwinan tu mungkin kena tengok balik lah. Khusus perkahwinan tu. Yang sekarang kita kena tengok masa sekarang punya masalah daripada saya rasa khusus perkahwinan dia tak buat penilaian pun dari dulu macam tu lah khusus tu. Dia macam orang kata lepas batuk di tangga dah. Alah kadang untuk apa kena je mengesahkan dia orang nak berkahwin. Tak kena tengok balik konten dia saya rasa.
Kursus final. Mm-mm. Memanglah situ kena apa ni? Kita lantik, kita kena lantik YB lah. YB yang ada makna usaha untuk ke arah nak memperbaiki masyarakat tu. Tengok balik kursus tu. Kursus juga berapa jam aja. Kursus berapa jam aja. Asal nak dapat tu aja, nak dapat sorak. Gitu je. Tu tak boleh kahwin. Kan macam tu je, macam lepas tangan je lah. Jadi sepatutnya kalau kursus ni kita kata ambil masalah sikit. Mungkin diadakan apa ni menduga ke bagaimana ke kan. Ni macam kosong ada orang balik macam tu juga. Dia dengar dah. Ustazah. Ya. Mungkin Ustazah boleh kemukakan masalah ni pada Jabatan Agama Islam, sebab macam kami lah, saya lah. Kita tak apa Ustazah. Kita cakap pun dia orang bukan nak dengar. Alah. Ustazah boleh bawa kemukakan. Saya pun bukan orang yang layak untuk nak pergi. Mana yang layaknya ialah siapa? Siapa yang layak? Yang ada kaitan dengan ni. Itulah kita kata imam ke, yang imam pun mengambil peranan di dalam menyelesaikan masalah yang berlaku antara selepas maknanya yang berkaitan lah dengan masjid dan dengan jabatan agama. Orang tu boleh. Ataupun yang berhormat. Tu kena angkat yang berhormat, yang berhormat, yang faham, yang mau, yang usaha untuk nak memperbaiki keadaan. Kalau dia boleh ambil satu perkara ni pun kita kata sangat-sangat besar lah mana kebaikan yang dia dah buat. Ya. Maaf Rakyat. Ini semua masalah rakyat ni. Terima kasih Ustazah. Saya keluar dulu ya. Ya, baik. Okey. Kita dah tapi semalam Jumaat ya. Nak masak untuk orang Jumaat. Okey. Okeylah, doa. So persilakanlah ke rumah saya kalau untuk nak mendengar tentang ulasan filem tentang Perang Badar dan apa dia ibrah yang boleh kita ambil daripada Perang Badar. Ibrah daripada Perang Badar. Itulah dijemput. Ustazah. Okey benda. Ya. Ustazah, ni ayat yang kita baca tadi. Ayat Allah apa? perintahkan kita sebagai umat Islam supaya memperelokkan hubungan dengan mereka yang bukan Islam. Apa dia? Memperelokkan Mereka yang bukan Islam. muka surat apa? Islam dengan orang Islam. Ya, tak dengar. Tak dengar? Oh. Tak dengar. Katakan Allah memerintah kita sebagai umat Islam supaya elok hubungan dengan mereka yang Tak dengar. Tak dengar. Muka surat 66 ya. Muka surat 66. Ya, yang tentang apa ni, surah Al-Hujurat. Yang surah yang tu Ayat ke? ke berapa? Ayat ke berapa? Ayat 49 13 tu. Ya. surat 65 Ustazah. 65 66. 65. Mungkinkah ada kita yang salah mentafsir? Minta maaf Ustazah sebab sekarang ni PRU kan. Ya. Salah tafsir apa? Umat Islam ni mungkin, bukan umat Islam, orang Melayu ni mungkin silap tafsir tentang orang Melayu, orang Islam dengan bukan Islam. Terutama tentang pemimpin. Dan dalam sini menjelaskan bahawa kita janganlah melantik orang kafir menjadi pemimpin kita. Sebab walaupun mereka berlaku adil, kita tak tahu berapa banyak adil yang dia akan berlaku adil kepada orang Islam. Tapi tak mungkin itu akan terjadi. Betul tak? Ya. Kita punya akta Islam mungkin akan ditukar. Dari situ saya tak nampak apa ni orang lain nampak lah. Maksudnya saya tak katalah semua orang Melayu tak nampak, tapi macam dah keliru lah. Jadi bila kita setengah orang tu dia mempertahankan
orang kafir. Sebab dia kata orang kafir ni lebih baik dan lebih adil lagi. Ini bukan politik Ustaz, tapi dari segi ayat ni bila keluar, saya rasa macam kita orang Melayu ni silap tafsir. Akan kebaikan kita dengan orang bukan Islam. Kita memang baik dengan diorang. Tapi dari segi sekarang ni PRU kita kena betul-betul hati-hati. Macam Ustazah kata, jangan husnuzon. Kita kena berhati-hati. Mungkin